أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين يا حي يا قيوم يا ربي موسى وهارون يا ربي إبراهيم يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر Allahumma yassir wa la tu'assir amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah dimuliakan dan dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam ini dengan izin dan kehendak aturan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, selagi dipanjangkan usia kita, selagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, kekuatan yang baik, akal yang baik, dipilih kita untuk sama-sama kita dapat hadir berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebaik-baik manfaat dan kefahaman tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita, rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti, dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Habis insyaallah kita sambung pengajian kita pengantar ilmu tauhid muka surat soalan yang ke-46, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ya, soalan 46 muka surat 32. Okey. Betul lah tu. 32 pun betul, tapi betul muka surat. 46 pun betul, tapi soalan yang ke-46. Jangan bergaduh.
Baik, nah kita di dalam sifat al-mukhalafatu lil hawadith, kita pada masuk kita pada soalan 46 dalil aqli. Soalan berkaitan dengan 45, kaitan dengan 46 ini mukhalafatul hawadis, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul hawadis, menyalahi segala perkara baharu atau benda baharu, iaitu tidak sama sekali Allah Subhanahu wa taala dengan perkara baharu, sama ada pada zat, sama ada pada sifat ataupun pada perbuatan. Tiga itulah. Zat, sifat, perbuatan. Zat Allah Subhanahu wa taala, zat makhluk tak sama. Mukhalafatu lil hawadith. Zat sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat makhluk, mukhalafatu lil hawadith, tak sama sekali. Kemudian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan makhluk pun al-mukhalafatu lil hawadith, tidak boleh diserupakan sama ada pada zat, sifat ataupun perbuatan. Jadi makhluk itu kita dah terangkan berkaitan dengan makhluk, bersifat dengan perkara harus ada dan harus tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Bersifat dengan sifat lemah. Maka jika tidak diadakan, maka tiadalah makhluk. Berarti makhluk berhajat kepada yang mengadakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkuasa mengadakan itu iaitu dipanggil khaliq, pencipta. Maka yang dicipta dipanggil makhluk. Maka khaliq menjadikan makhluk, maka makhluk yang dijadikan itu bersifat dengan sifat makhluk. Khaliq, pencipta, bersifat dengan sifat pencipta. Jadi takkan sama. Sama ada kita bayangkan dalam pemikiran kita bagaimana keadaan Allah Ta'ala, selagi mana kita membayangkan Allah Ta'ala dengan apa-apa bayangan dalam fikiran kita, maka selagi itulah disebut makhluk. Benda yang dibayangkan itu boleh jadi ada di dalam pemikiran zihin kita, boleh jadi hilang daripada bayangan pemikiran kita. Bayangan itu pun dah dikira sebagai makhluk, perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatul lil hawadis. Baik, itu satu. Yang kedua, mukhalafatul hawadis ni di dalam pembahagian sifat apa? Ingat. Macam biasa, soalan yang sama, jangan risau, cuma jawapan je. Ingat lupa ingat. Janganlah lupa terus tumpahlah. Mukhalafatul hawadis ni pembahagian di dalam pembahagian sifat apa? Nafsiyah, salbiyah atau ma'ni atau ma'nawiyah? Salbiyah. Kena bagi clue juga orang. Salbiyah. Sifat salbiyah. Ada berapa sifat salbiyah? 5, iaitu ingat jawab laju 5. Apa dia? Bermula daripada apa? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, kemudian qiyamu binafsi, wahdaniyah. Makna mukhalafatul hawadith sifat salbiyah yang ke 3. Okey. Soalan lagi. Erti ataupun yang dikatakan sifat salbiyah tu apa dia? Menafikan segala perkara yang tidak layak ada pada Allah. Salbiyah dia protect, salbiyah dia tapih, salbiyah dia menafikan, menidakkan. Sebab itulah masuk pada mukhalafatul hawadis, selagi mana seseorang tu membayangkan Tuhan dengan apa-apa gambaran, maka mukhalafatul hawadis menafikan. Kalau dibayangkan itu dengan sifat makhluk, maka mukhalafatul hawadis menafikan. Jika dia berpegang dengan apa yang digambar, dibayangkan itu sebagai Tuhan, jadi syirik. Baik, habis. Jadi 6 perkara tu 2, 3, 4, 5, 6, 7 pada muka surat 31 tu kita dah baca sifat-sifat yang ada pada makhluk. Maka Allah Ta'ala tidak ada pada 6, 7 perkara yang pada muka surat 31. Baik, tu ulangan. Masuk pada soalan yang ke-46. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Soalan 46, apakah dalil aqli? Apa maksud dalil aqli?
Dalil ada dua, satu dalil aqli, satu dalil naqli. Aqli akal lah. Dalil naqli Al-Quran dan hadis Nabi SAW disebut dalil naqli. Jadi dua-dua ni berbetulan lah. Tidak akan bersalahan berbetulan. Cuma dalil akal, kita menggunakan akal untuk kita berfikir, memberi kekuatan kepada diri untuk mendatangkan hujah pada diri supaya sesuatu itu menjadi benar dengan fikiran akal kita yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kalau lari daripada rujukan asal ataupun landasan asal Al-Quran dan hadis Nabi, maka akal tersebut tak diterima, tolak. Mesti berbetulan. Dalilnya ialah dalil aqli bagi sifat mukhalafatul hawadith. Dalilnya ialah kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi segala hawadith. Apa hawadith? Dhabit di bawah tu dah tulis dah. Iaitu nombor 17, nota kaki di bawah, perkara baharu. Kalaulah Allah taala tidak menyalahi, maksudnya apa? Samalah. Kalaulah Allah taala tidak menyalahi, maknanya Allah taala tu sama. Kalaulah Allah taala sama dengan hawadith, nescaya dia Allah Subhanahu wa taala akan menyerupai mereka, iaitu mereka hawadith, makhluk. Sama ada Allah taala itu menyamai pada zat atau pada sifat atau pada makhluk. Sekiranya ada di kalangan kita beriktikad. Apa maksud iktikad? Kepercayaan di dalam hati bahawa Allah Subhanahu wa taala zat Allah Subhanahu wa taala, zat Tuhan, cuma sifat dia sifat makhluk, hawadith, maka jadilah hawadith, jadilah baharu. Laisa kamithlihi syai'un, takkan sama sekali, takkan serupa sama sekali Allah Taala dengan baharu. Maka sifat bagi sesuatu perkara, kalaulah sifat tu sifat baharu, dia ada pada perkara baharu. Tidak akan boleh sifat baharu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikata zat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat baharu. Kita dah sebut awal mukadimah tadi. Maka zat baharu bersifat dengan sifat baharu, zat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan apa dia? Tak sama. Ceritalah macam mana. Kalau Mika cakap cerita Mika tu, dakwaan Mika tu sama dengan baharu, akal boleh fikir, ni perkara baharu Mika cakap ni. Apa yang Mika cakap ni bersifat dengan boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Boleh ada di atas, boleh jadi di bawah. Boleh jadi di luar, boleh jadi di dalam. Boleh jadi panas, boleh jadi sejuk. Boleh jadi terang, boleh jadi gelap. Kalau dia kata Allah Ta'ala tu cahaya. Cahaya sifat dia apa? Terang. Terang adalah lawan dia, gelap. Itu dah baharu lah. Maka boleh digambarkan Tuhan tu dengan cahaya? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Cahaya yang kita nampak ni, inilah yang kita nampak. Yang kita faham, Allah bersifat dengan sifat ketuhanan. Habis cerita. Bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan. Habis cerita. Jangan digambarkan, jangan dibayangkan, jangan disebut dengan sifat baharu. Maka dia kata, nescaya dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyerupai mereka, iaitu hawadith. Mereka tu boleh tarik dari situ hawadith. Mana baharu? Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai mereka, maka dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersifat lemah dan berhajat. Kan tadi saya sebut tadi, yang dicipta dipanggil makhluk, yang mencipta disebut khaliq. Maka kita dicipta. Setiap yang dicipta berhajat kepada pencipta. Maka kalau Tuhan bersifat dengan sifat hawadith, berarti Tuhan juga bersifat dengan sifat lemah. Setiap yang lemah tu berhajat kepada sesuatu yang lain. Maka bersifat lemah dan berhajat sama dengan mereka. Maka tidak akan wujud sebarang makhluk sebagaimana sekarang disebabkan kelemahan yang ada padanya. Yang mana? Tuhan yang berhajat kepada sesuatu. Boleh fikir pada akal, mana maunya lemah. Yang ada ni, kita yang ada, kita yang berjalan, yang daripada tidak ada, masuk benih ke dalam rahim wanita, kemudian cukup tempoh dia dimasukkan roh, daripada tidak tahu jantan betina, jantan betina kah? Laki perempuan tak? Dia berkata kalau sebut
betina, kasar bunyinya. Tapi kalau sebut tina, tak ada bunyi sangat. Betul juga tak? Orang Kelantan kan dia tak sebut betina tak? Habis tak? Jadi, laki perempuan tak tahu. Tak tahu pun. Laki perempuan. Bila dah ngandung tu, tengok-tengok keluar-keluar, tak tahu pun asalnya muka siapa. Tengok, muka pak tidak, muka mak pun tidak. Tok kata muka tok. Sudah. Jam. Jadi tak tahu muka siapa. Tahu tak? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi maknanya yang ada tu berhajat kepada yang mengadakan. Kalau Tuhan pun diadakan, Tuhan pun bersifat dengan sifat baharu, lemahlah dia. Maka kalau lemah, mustahil boleh ada alam yang sempurna ini. Kalau Tuhan pun bersifat dengan sifat lemah, maka akal akan jawab apa dia? Mustahil Tuhan bersifat dengan hawadith. Mesti Tuhan bersifat dengan kesempurnaan. Tidak ada kelemahan di situ. Bila mana kita dapat menyaksikan segala makhluk ini, maka hal ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak lemah. Pandang dirilah, jangan pandang orang lain. Pandang orang lain pun tak apa. Jangan pandang jauh sangat, pandang diri sudah. Kita takbir boleh pandang di depan. Kita rokok pandang jari kita tak? Kita boleh pandang diri kita. Kita boleh tengok tangan kita. Nampak tak kebesaran Tuhan di situ? Kalau orang yang faham tentang tauhid, tengok saja tangan, terasa kebesaran Allah. Daripada tiada kepada ada, sehinggalah dulu kulit tegang, dah makin kendor tak? Kemudian tak ada, binasa. Yang kulit tegang pun binasa, yang kulit kendor pun binasa juga habis. Boleh jadi kita ni bersifat dengan sifat pada pandangan akal kita sihat dan kuat, boleh jadi kita ni akan jadi lemah juga. Nak khabar kata semua ni menunjukkan, membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kesempurnaan. Tu je kita nak kenal ngaji sifat 20 ni, sebenarnya nak bagi nampak sifat kesempurnaan Tuhan tu dipanggil apa? Kamalat. Jangan salah sebut. Sebut kamalia pula lain. Kamalat. Sifat-sifat kesempurnaan. Kamil tu sempurnalah. Oleh itu dia, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat sama sekali dengan hawadith. Nampak dia nafikan. Tidak bersifat sama sekali dengan hawadith. Mukhalafatul hawadith, menafikan Allah bersifat dengan hawadith. Habis. Soalan 47, apakah dalil naqli bagi sifat al-mukhalafatu lil hawadith? Dalil naqli, apa dalil naqli tadi? Al-Quran, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dah, tak ada sesuatu pun yang serupa. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi syai'un tu, kita ambil syai'un dulu. Apa maksud kata syai'un tu? Arti yang boleh kita ambil faham, syai'un tu artinya apa? Sesuatu. Jadi sesuatu yang dikatakan syai'un itu, nak kenal benda tu sesuatu ataupun tidak, mesti kena kenal sifat dia. Contoh, tuan-tuan tengok botol air ni kan? Botol air ni. Saya nak bagi contoh, kalau kita nak kenal benda tu, kena kenal sifat dia. Nak kenal sesuatu tu, kena kenal sifat dia. Tuan-tuan tengok ni botol apa? Botol, betul tak botol? Botol apa? Jangan kata botol gau ni dia punya cok dah. Botol plastik, okey. Zat dia daripada plastik. Tapi ni dia botol apa? Air. Jangan salah sebut. Sebut air salah. Sebut air betul. Air tak? Baik. Jadi kesimpulannya botol ni botol apa? Air mineral lah tak? Betul tak? Okey, kita buang air ni. Kosongkan botol ni, kita bubuh air, apa nak kata? Kita bubuh minyak lah, minyak. Kita bubuh minyak. Kita pun bawa botol ni. Kita kata ni botol apa? Katakan ni minyak. Minyak. Jadi botol ni botol apa? Botol minyak ke botol air mineral juga? Botol minyak. Kalau kita tengok sebentar lalu, kita akan kata botol minyak. Tak, kita akan kata botol air juga tak.
Betul? Kita takkan kata dia botol minyak walaupun kita tahu dalam ni minyak. Tengok ni apa dalam tu minyak. Oh, Mika ambil botol air ni buah minyak apa? Kan tak? Faham tak? Kita pembuang dia. Kita ambil dia, kita bubuh apa? Air longkang. Air longkang. Air acak. Orang Kedah tak air acak. Orang Penang kata air acak. Bubuh air acak dalam ni. Kan? Kita membawa. Kita akan kata ni botol apa? Tetap juga ni botol air mineral bubuh air acak lah. Bubuh. Jadi macam mana sekalipun kita akan kata ini tetap juga botol air mineral. Betul? Pasal apa? Pasal apa? Ni bukan teka-teki, teka-tekuk. Siapa tak dapat jawab kena ketuk tak? Pasal apa? Sifat dia. Sifat botol air mineral tu macam ni. Anak. Yang ni kita walaupun buah air mineral, kita nak kata dia botol tak? Takkan kata dia botol air mineral. Kita akan kata dia gelas ke cawan ke gitulah yang sesuatu dengan dia kan. Jadi nak kenal sesuatu, kenal sifat dia. Nak kenal sesuatu, kena kenal sifat dia. Bila kenal sifat dia, maka kita tahulah sesuatu tu apa dia. Jadi nak kenal makhluk, kena kenal sifat makhluk tu. Ada? Sifat makhluk apa? Lemah tu dia, betul lah tu. Sebelum pada jawapan nak lemah tu. Nak kenal tu. Bila dah kenal tahu, oh lemah lah. Nak kenal kata makhluk tu macam mana? Bersifat apa? Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itu makhluk lah. Botol ni, gelas ni. Tadi dekat sini. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kita sendiri pun boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Meja ni dulu tak ada, sekarang ni ada. Boleh jadi nak tukar, kita lupuskan. Contohnya nak ganti meja lain, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sifat. Tak? Itu makhluk. Maka, itu yang kita nampak. Ni, yang kita nampak. Ni saya contoh yang sama. Cuma nak bagi, kita nak bagi hadam lagi, nak bagi jazam lagi ni. Nah. Ini yang nampak. Ini yang nampak. Yang tak nampak, seperti apa? Suara. Saya sebut dulu kan. Seperti suara. Berjisim bertongkoi tak? Ya, kita berjisim. Yang ni, benda yang bertongkoi. Suara bertongkoi berjisim tak? Tidak. Boleh nampak tak? Tidak. Boleh dengar tak? Boleh gagar tak? Gagar, pegang. Boleh tak boleh? Boleh dengar tak? Ada tak berlawanan di situ? Ada. Apa berlawanan pada suara? Boleh jadi dengar, boleh jadi tak dengar kan? Saya ketuk. Tak? Dengar? Betul? Tak kat tu? Boleh jadi bunyi, boleh jadi tak bunyi. Syai'un lah tu. Sesuatu lah tu. Okey. Itu yang boleh kita dengar. Yang boleh kita lihat, tak boleh digagar, tak boleh ditunjuk, tapi boleh dilihat, tak boleh dirasa. Seperti cahaya. Boleh dilihat, tahu dia ada, bukti mana, terang dan gelap. Boleh dipegang, tak boleh. Boleh ditunjuk, tak boleh juga. Boleh dirasa, tak boleh juga. Tapi tahu dia ada, terang dan gelap. Ada berlawanan tak? Ada. Syai'un lah. Sesuatu lah tu. Okey, 2, 3. Contoh yang sama. Akan datang kita akan bagi contoh yang sama. Bagi nampak sebab benda ni kita guna pakai. Apa dia yang ketiga? Udara. Boleh jadi panas, boleh jadi sejuk. Ada berlawanan tak dekat situ? Ada. Boleh lihat tak? Boleh dipegang tak? Boleh dirasa tak? Boleh rasa tak? Tapi di mana? Ada dia. Ada. Tapi tadi panas, ni sejuk. Maka syai'un lah tu. Itu yang pertama yang kita nampak. Bertongkoi, berjisim. Kemudian yang boleh dilihat saja, yang boleh didengar saja, yang boleh dirasa saja. Sampailah di dalam hati. Di dalam hati kita. Apa yang kita gambarkan? Apa yang kita gambarkan? Saya sebut awal tadi. Yang kita gambarkan, apa-apa yang kita gambarkan. Boleh jadi gambaran tersebut ada, boleh jadi tiada. Kita sebut kereta apa? Sebutlah kereta warna apa? Warna hitam. Kereta kancil warna hitam contohnya. Boleh bayang tak dalam hati? Boleh. Ada tak dalam hati kereta tu? Ha? Tak ada. Tapi boleh bayang tak? Sebelum saya sebut ada tak? Tak ada. Bila saya sebut baru ada. Kemudian habis begitu saja. Maka ada tak gambaran dalam hati kita, bayangan tu yang bersifat boleh jadi ada, boleh jadi tiada? Ada tak kan? Macam tu kan? Maka syai'un lah tu. Mana syai'un tu bukan semestinya benda yang bertongkoi, benda yang berjisim, benda yang boleh lihat saja, benda yang boleh dirasa saja, boleh yang mendengar saja, sehinggalah dalam hati kita juga disebut syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Bayangkan dalam hati itu bagaimana keadaan Tuhan, maka selagi mana mereka membayangkan itu Tuhan, selagi itulah bersifat dengan sifat syai'un, maka bukanlah Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Faham?
Jadi kalau kata Tuhan getaran hati, bukan dia. Kan? Getaran tu sendiri dah bersifat dengan sifat, boleh jadi getar, boleh jadi diam. Nah. Sebutlah Tuhan tu semua yang bersifat dengan sifat syai'un tadi, bahru tadi, hawadis tadi. Maka laisa kamitslihi syai'un. Maka Tuhan tidak serupa sama sekali dengan apa yang mereka sebut, mereka bayangkan. Itu dikira sebagai syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Sebutlah apa sekalipun, selagi mana yang disebut itu bersifat dengan hawadis, maka selagi itulah bukan Tuhan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita baca ni selalu dekat mana? Doa tak? Hujung tak? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dalam doa tu pun kita mengisbatkan Tuhan dengan sifat Tuhan, menafikan Tuhan daripada segala perkara yang bahru ataupun makhluk. Ni tu faham tak? Kita baca doa tu faham, dalam doa ni sendiri kita menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kufu. Kufu ni macam mana kata kufu? Kufu ni kalau kita kata bersesuaian tak? Betul tak? Kufu ni kita bersesuaian tak? Betul lah juga bersesuaian. Bersesuaian tu macam mana? Bersesuaian tu kalau kita nak kata lebih halus yang kata kufu tu macam mana? Contohnya gelas ni. Tadi botol ni ada air. Jadi air ni kalau dituang ke atas meja, sesuai tak? Tak sesuai, betul tak? Yang sesuai air ni dituang dalam mana? Gelas. Kufu air ni dalam gelas. Matching lah. Matching lah. Betul ke? Bahasa orang putih sebut matching lah. Matching lah. Matching lah. Kufu lah tu. Faham tak? Tu kata kufu. Dia kufu ni benda yang sesuai. Benda yang sesuai. Kalau contoh air, sesuai dia dengan gelas lah. Takkan tuan-tuan nak letak piring kat sini, ustaz gelas tak ada, ustaz minum dalam piring, takkan aku nak minum macam kucing kot, nyot macam kucing. Tak sekufu langsung. Faham tak? Kufu ni kalau air dalam gelas. Tu je. Tu kata kufu. Jadi Allah Ta'ala disebut walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sekufu, setara dengan apa sekalipun. Jadi katalah Allah Ta'ala dinisbahkan dengan apa? Turun yang kufu dia dengan kufu makhluk. Bukan dia. Allah Ta'ala naik, kufu naik tadi ni dikufukan dengan makhluk tadi ni. Sifat makhluk, bukan dia. Tu kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis. Al-mukhalafatu lil hawadith. Masuk kita kepada al-ghina. Al-ghina. Soalan 48, apakah makna sifat al-ghina, yakni maha kaya bagi Allah Subhanahu wa taala? Al-ghina, kaya tak? Kita faham kaya lah. Ghani tu kaya lah. Tuan-tuan yang nama ghani tu kaya lah. Tapi kaya Tuhan dengan kaya makhluk berbeza. Tu kena pergi faham tu tak? Kaya Tuhan tak sama dengan kaya makhluk. Apa maksud di sini? Maknanya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-qiyam binafsihi, yakni qiyamuhu binafsihi, iaitu berdiri dengan sendirinya. Baik. Jangan faham berdiri dengan sendiri guna kaki. Tu salah lah. Kita ni ngaji tauhid, bila kita faham sifat Tuhan dengan sifat makhluk, kita faham sifat Tuhan tu dikufukan dengan sifat makhluk, dia jadi tak faham balik. Dia jadi tak faham. Kalau kita kata Tuhan berdiri dengan sendiri, dengan kaki ke? Tak, bukan dia. Tadi dah tahu dah, mukhalafatul hawadith. Tak sama, bukan. Bukan maksud berdiri dengan sendiri itu dengan kaki, bukan. Tidak semua benda berdiri dengan kaki. Kita berdiri dengan kaki. Surau ni berdiri ke tak? Berdirilah dengan tiang. Nampak? Makhluk pun tak sama berdiri dia tak? Kipas angin berdiri tak? Dia dengan apa? Dengan kaki dia. Mana Acik jawab ni tu, nak kata tiang pun tidak, kena kaji balik nak sebab apa. Amin, macam mana? Tiang berdiri, kipas berdiri dengan apa?
dengan sendiri tu. Dia tak jadi. Tak. Jadi setiap makhluk tu pun berdiri dengan keadaan diri dia. Macam mana kata tiang dengan masjid surau dengan tiang, masjid dengan tiang, bangunan dengan tiang, manusia dengan kaki. Okey. Yang tu yang kita faham. Cuma jangan faham Allah Ta'ala berdiri seumpama berdirinya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu satu. Jadi maksud berdiri dengan sendiri itu apa? Iaitu tidak berhajat kepada sesuatu. Tak berhajat. Itu maksud berdiri dengan sendiri. Baik. Qiyamu binafsih. Satu lagi yang kita salah faham pada sifat ghina, kaya ni, kita bila dikata Allah Ta'ala bersifat dengan kaya, bukti dia apa? Bukti dia alam ni Allah Ta'ala punya. Tak? Betul tak? Memang betul. Bukti ni Allah Ta'ala, alam ni Allah Ta'ala punya. Betul? Persoalan dia, adakah Allah Ta'ala kaya, dikatakan kaya ghina itu sifat kaya dengan adanya alam ini? Itu masalah tu. Kalau Allah Ta'ala kaya dengan adanya alam ini, maka kalau tak ada alam ini, kan jadi miskin. Tak? Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kaya, bukan kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu seperti mana kaya makhluk ada material lah. Ada material lah. Ada rumah besar, kereta banyak. Saya datang sini, saya bertukar-tukar kereta. Saya tak boleh kereta terpaksa 2-3 kereta. Pasal apa? Mileage tu banyak sangat kan. Berturun enjin dah. Kita dah berturun enjin. Terpaksa macam tu. Orang kata, ayo Ustaz. Orang blok tanya. Ayo Ustaz, kereta lain pula. Kereta lain pula. Terpaksa. Bukan kata kita tunjuk kaya, kita tak kaya pun. Rumah kita elok sikit daripada yang tak pernah elok tu. Tak macam rumah tuan-tuan. Andai-andai belaka tak. Sampai orang kata tak apa, kereta dia ada. Rumah tak pernah elok pun tak apa tak. Kita terpaksa guna sebab itulah kuda kita. Untuk kita jihad, itulah kuda kita. Kuda kalau tukar enjin tak boleh. Tukar kuda. Ni enjin dah turun, buat turun enjin lagi. Itulah kita gunakan. Untuk sampai satu masa tuan-tuan tak nak panggil dah, kereta tu pun tak guna pakai, barulah kita buat cara tak guna pakai dah. Itulah kuda saya. Bertukar-tukar kuda saya. Nak kata pakai kuda merah tak mampu lah. Itulah kuda saya. Nak khabar kata apa? Kaya makhluk bermaterial lah. Rumah besar, kereta banyak. Tapi bini banyak tak berani. Bini banyak tak berani. Rumah besar, kereta banyak, bini seorang. Tak beritahu lah. Beritahu kena kejut. Diam-diam dah. Tak berani juga. Tak berani juga. Tak handai lagi ke tak? Macam Ustaz Zaidul kata dah, misal berpintai guru silat. Bini seorang. Tengok tak? Ajaran dia. Itu iklan saja tak? Tapi kaya, yang kita faham kaya makhluk dengan kaya bermaterial lah. Kalau Tuhan dikufukan dengan kaya macam mana kaya makhluk, maka tu sifat baharu, sifat makhluk. Tak boleh terima akal. Tuhan kaya dengan alam ni Tuhan punya, maka Tuhan kaya. Kalau tak ada alam ni Tuhan miskin. Maka kaya Tuhan tu bukan berhajat kepada sesuatu. Kaya kita berhajat kepada sesuatu. Mana kaya? Tu duit banyak. Dia muka tak handsome. Tapi janji kaya lah. Janji kaya. Kalau orang Perak punya dulu, biar papai asal bergaya tak? Sekarang ni kena tukar lah. Dia muka biar nampak tak bergaya tapi kaya tak? Jadi Tuhan bukan kaya dengan bergantung kepada sesuatu. Tuhan tidak berhajat kepada sesuatu walaupun amalan kita sekalipun. Kita semayang. Kita semayang, kita tak semayang. Kalaulah kita kata i'tiqad kita semayang Allah Ta'ala untung, kita tak semayang Allah Ta'ala rugi. Contoh, kita nak ngajak orang semayang. Orang duduk di tembok, duduk main gitar dulu kan, zaman dulu muda-muda kan, itu kerang-kerang kita kapak kan. Duduk tepi tembok kan, tepi jalan kan, kat bus stand ke kan. Orang azan maghrib pun sampai situ, nyamuk pun malah nak gigit lah. Meluat nyamuk tengok kan. Tiap-tiap hari muka dia darah pun tak pernah syok tak. Jadi kita nak ngajak dia, lerah mau mereka ke. Lerah lah kita pergi semayang. Udah lah tu. Zaman-zaman dah berlalu dah dah. Rugi Tuhan jadikan kita. Rugi Tuhan jadikan kita. Tak. Penat-penat lah Tuhan jadikan kita, tiba-tiba kita tak semayang. Apa maksud dia?
Tuhan berhajat kepada amalan kita. Tak? Kita nak ngajak orang buat baik tapi jalannya tak betul, i'tiqadnya salah. Jadi nak ajak semayang lah. Kita semayang, kita yang untung. Kita tak semayang, kita yang rugi. Kita semayang, Allah Ta'ala tidak mendapat untung pun. Kita tak semayang, Allah Ta'ala tidak rugi pun. Yang untung dan rugi, makhluk. Baik, faham tu? Setiap yang mengambil untung akan menerima rugi. Faham tak? Setiap yang mengambil untung akan menerima rugi. Jika mana dikatakan Tuhan mengambil untung, Tuhan juga menerima rugi. Itu sifat hawadis tu. Kalau itu i'tiqadnya, berhati-hati. Menyerupai makhluk. Habis. Itu bagi secara ringkas. Maka dikata di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamu binafsih, iaitu berdiri dengan sendirinya, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada tempat, dengan makna Allah Subhanahu wa taala tidak akan berada pada mana-mana zat sekalipun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada mukhassis. Apa mukhassis? Iaitu pencipta, yakni penentu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada penentu. Adapun makhluk berhajat kepada penentu. Kita yang jadi ni, satu lagi yang kita jadi salah faham berhajat ini, iaitu makhluk berhajat kepada pencipta. Kita faham macam mana berhajat kita makhluk antara makhluk. Anak. Habis teman berhajat benar lah, tak tolong mereka. Itu berhajat makhluk kepada satu benda yang belum. Tapi maksud kata berhajat makhluk kepada Tuhan ini, iaitu sedia ada kita ni, yang ada kita ni pun ada yang berhajat kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan kita ni boleh melihat, takkan boleh lihat. Melihat kita ni pun melihat yang berhajat dengan izin Tuhan. Bercakap kita ni pun bercakap yang berhajat kepada izin Tuhan. Ada darah yang mengalir dalam darah daging kita yang sekarang yang sedia ada ni pun, berhajat kepada Tuhan. Jantung yang berdegup ni pun berhajat pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berhajatkan jantung berdegup, takkan boleh berdegup. Saya baca dalam grup mana tadi, dia kongsikan satu hamba Allah Ta'ala ni 3 tahun sudah. Mungkin tuan-tuan boleh dapat viral. Saya ingat grup Manjung kot. Saya ingat grup surau masjid mana. Dia kena stroke. Ni perkongsian ni yang boleh kita ambil pengajaran lah. Dia kata apa? Iaitu 3 tahun sudah dia orang yang kuat beriadah lah, berbasikal, apa makna orang yang sihat lah, orang yang bersukan kan, maksud dia. Tapi 3 tahun sudah itulah dia kena stroke. Kemudian bila dicek, bila dia semak balik, dia cek balik kenapa punca dia begitu, rupanya kekurangan minum air. Bila kurang minum air, salah satu daripada punca boleh kena stroke. Wallahu a'lam. Itu dari sudut perkongsian dia yang kita boleh ambil pengajaran. Banyak minum air kan. Okey, satu. Kalau Allah Ta'ala kata waktu itu sakit, sihat macam mana pun tetap juga sakit. Mana sihat kita ni pun sihat yang berhajat kepada Tuhan. Tapi kita manusia, kita orang Melayu ni faham berhajat benda yang belum kita buat. Ana berhajat dengan entah lah. Apa Ustaz? Boleh tak nak? Boleh nak tu benda yang akan datang. Tu jangan dipaham makhluk berhajat kepada Tuhan ini seumpama berhajat makhluk dengan makhluk tadi. Betul juga. Tapi hakikat dia sebenarnya berhajat yang sedia ada ni pun sebenarnya sedia ada yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak berkehendakkan ada, maka tak ada. Habis di situ. Baik. Kemudian oleh itu masuk isyak kan? Tak. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah semata-mata sifat sahaja, kerana sifat itu tidak akan bersifat dengan sifat thubutiyah. Kitab tuan tulis apa? Wujudiyah. Boleh tulis bawah tu thubutiyah. Nak potongkan tu pun tak apa. Thubutiyah. S-U-B-U-T-I-E-H. Kalau Arab ni huruf tha lah, thubutiyah. Subutiyah. Saya baca dululah. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki bulan depan kita bincang kaitan ni. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah semata-mata sifat, kerana bukan semata-mata sifat sahaja, kerana sifat itu tidak akan bersifat dengan sifat thubutiyah.
Seperti sifat ilmu, ini sifat subutiyah ada 8. Seperti sifat ilmu 1, iradah 2, qudrat 3, hayat 4. Kaunuhu aliman 5, kaunuhu muridan 6, kaunuhu qadiran 7, kaunuhu hayyan 8. 4 daripada ma'ani, 4 daripada maknawiyah. Nah, nanti akan datang kita kata. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala bukanlah sifat, bahkan dia yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, maha suci dan maha agung. Allah Subhanahu wa taala juga maha kaya daripada berhajat kepada pencipta yang menciptanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya sedia kala dan kekal selama-lamanya. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah panjang umur bulan depan jika diizin Allah taala kita sambung al-ghina, kita akan ambil balik oleh itu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fid dunya wal akhirah. Allahumma arfa'na bima 'allamtana, Allahumma akrimna bima 'allamtana. Allahumma sallimna wal muslimin, ba'idna min 'adzab, qaribna ila rahman, janibna min syaitan wal ma'siyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa dinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.